Kita masuk dalam doa. 我们来进入祷告。 Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas hari yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. 主，我们感谢你，因为你莅临在我们每个人当中。 Bukan hanya hari baru yang Tuhan berikan untuk kami nikmati saja, tapi juga hari yang Tuhan itu sediakan untuk membentuk setiap kami. 主啊，你预备好是个有美好的一天，你每一天都在塑造我们。 Hari di mana Tuhan itu mengumpulkan kami dan mengarahkan, membentuk setiap kami agar bisa hidup bagi Tuhan. 主啊，今天你把我们聚集在一起，在你的殿中，好让我们可以敬拜你，好让我们也是为主而活。 Karena itu kami memohon pimpinan Tuhan agar kami bisa menikmati pembentukan Tuhan. 求圣灵来带领我们每个人，好让我们可以蒙主来塑造。 Berbicaralah dan membentuk setiap kami melalui kedua hamba-Mu, baik yang bicara maupun yang menerjemah. 主啊，透过你两位仆人无论是传讲的、传译的，向我们每个人说话。 Dan mampukanlah setiap kami agar bisa mendengar dengan jelas dan juga menghidupi firman Tuhan. 使我们每个人可以听清楚、听明白，并且行在生活中。 Inilah doa dan permohonan yang kami ini panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. 这就是我们的祷告祈求，奉主耶稣基督的名。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. 弟兄姐妹平安。 Hari ini tema yang diberikan pada gereja yaitu pujilah kebaikan Tuhan. 今天教堂给我们要思考的一个主题，就是我们要赞美我们上帝的美善。 Tapi Bapak Ibu, saya mengubah judul untuk kita sama-sama renungkan hari ini yaitu Carpe Diem. 但是我改变了今天我们思考的主题就是 Carpe Diem， 就是把握今天的意思。 Karena bagi saya ketika kita sebagai orang Kristen, saya percaya kita tahu kita harus memuji kebaikan Tuhan. 当然，身为我们基督徒，我们应当每一天都要来赞美我们主的美善。 Tapi bagaimana kita memuji dan setelah kita tahu kebaikan Tuhan, apa respon kita, itu yang kadang-kadang mungkin kita itu suka lupakan. 但是当我们已经得到经历上帝的美善之后，常常我们会忘记来赞美我们的主。 Karena itu saya kaitkan dengan kitab Pengkhotbah dengan tema Carpe Diem, yaitu dari kata dalam bahasa Latin. 所以今天我的主题就用这个拉丁文成为主题，就是 Carpe Diem， yang berarti diterjemahkan seize the day atau raih hari-harimu, raih kesempatan yang ada. 如果把它翻出来的意思就是你要把握今天。 Diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 12 ayat yang ke-7. 我们要思考的经文是起自于传道书11章第9到第10节，然后12章第1到第7节。 Saudara-saudara, ayat pasal 11 ayat 9 sampai 12 ayat yang ke-7 saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia saja. 我从传道书11章第9节到这个12章的第7节用印尼文来诵读。 Nanti dalam bahasa Mandarin saya akan tambahkan beberapa ayat untuk sebagai penutup atau kesimpulan, yaitu dalam ayat yang ke-8, 13 dan 14 akan dibacakan dalam Mandarin saja. 然后用华语诵读的部分是我把它称为这个结语的几处的经文，从第8可能11、13节那里。 Demikian firman Tuhan Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 12 pasal 12 ayat 7. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka cita pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan,
Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ayat 8 dengan nanti seterusnya ayat berikutnya dibacakan dalam bahasa Mandarin. Ayat ke-8 pasal 12 nanti ditambah dengan ayat 13 dan 14. Sekarang baca. 这个传道书第12章第8、13、14节，我们用华语来诵读。传道者说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。”13节，这些事都已听见了，总意就是敬畏上帝，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。14节，因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，上帝都必审问。 Saudara-saudara, sekali lagi tema kita adalah Carpe Diem yang berarti raih kesempatanmu. 弟兄姐妹，今天我们思考的主题就是 Carpe Diem， 就是你要把握今天。 Dan saya ambil dari bagian pengkhotbah yang menggambarkan bagaimana kita itu diminta memanfaatkan hidup yang ada. 就是像传道书里面所讲的，你要好好善用你的生命。 Saudara-saudara, saya percaya bahwa kitab pengkhotbah ini seringkali diterjemahkan sebagai kitab yang pesimis atau bahkan dianggap melihat kehidupan itu dengan negatif. 常常这个传道书被解释为是一个很悲观的一个书，或者是比较负面的这个书。 Saya juga percaya beberapa dari kita kalau membaca kitab pengkhotbah, perasaan yang timbul seringkali adalah kita itu menjadi melihat sesuatu dengan pesimis. 常常我们读到传道书之后呢，我们有一种感觉，就是我们会这个很悲观的来看一件事情。 Karena kita seringkali salah mengartikan apa yang dituliskan oleh pengkhotbah. 因为我们常常误解了传道书所传讲它的含义，真正的含义是什么？ Pengkhotbah itu seringkali memang mengatakan seperti ayat yang tadi juga muncul, segala sesuatu adalah sia-sia. 传道者就像刚才我们所读的经文，他常常说虚空的都是虚空。 Tapi saya percaya sia-sia di sini berbeda dengan bagian Alkitab. Salah satunya contohnya Mazmur 127. 但是我相信这里传道者所说的虚空，跟这个诗篇里面112篇那里所说的虚空是不一样的。 Di mana seolah-olah pengertian kita, terutama dalam bahasa Indonesia, sia-sia seringkali dianggap itu adalah tidak ada gunanya atau percuma. 常常我们会把这个虚空被理解为，尤其是用印尼文去理解的话，是一个没有用的事情。 Tapi pengkhotbah itu menggunakan kata-kata yang berbeda dengan yang digunakan oleh Mazmur. 但是传道者却以这个诗篇所用的这个虚空的这个原文用不同的字。 Mazmur 127 memang mengatakan sia-sialah kita membangun rumah jika bukan Allah itu yang membangunnya. 诗篇那里说，如果不是上帝所这个建造的房屋，那么都是虚空突然的。 Memang bagian itu bisa diterjemahkan percuma. Kita itu membangun sesuatu, tidak ada gunanya kita membangun sesuatu jika bukan Allah yang membangunnya bersama dengan kita. 当然，在诗篇那里的这个含义，我们可以理解为，如果我们建造一个房屋，不是上帝来建造的话，那么一切都没有用，都是突然的。 Tapi pengkhotbah itu menggunakan kata yang diterjemahkan sia-sia ini berbeda dengan yang digunakan oleh Mazmur. 但是传道者在这个传道书里面所用的虚空这个字呢，跟诗篇那里诗人所用的字是不一样的。 Sehingga sedikit kurang tepat jika kita menerjemahkan ini sebagai sesuatu yang percuma atau tidak ada gunanya. 所以在传道书这里，如果我们把这个虚空把它翻译成没有用的东西，是不太贴切的。 Karena kata-kata yang dipakai adalah hebel yang sebenarnya lebih tepat diartikan fana, bukan tidak ada gunanya. 因为他所用的这个原文是 hebel 这个字，不是没有用的意思。 Saudara-saudara, hebel itu mengingatkan kita kata yang sama, yaitu muncul sebagai nama orang Habel. Habel 就提醒我们有一个人物叫 Habel 的。 Saya percaya hidup Habel adalah hidup yang sangat berguna dan bukan percuma. 我相信 Habel 的这个一生是有用的，不是突然没用的。 Dia memiliki hidup yang sangat baik, Tuhan berkenan.
Dan dia tidak seperti Kain di mana Tuhan tidak berkenan akan persembahannya. 他拥有的这个生命是讨主喜悦的一个生命，不像该隐一样不讨主喜悦的生命。 Jadi Habel itu bukan tidak berguna, hidupnya sangat berguna, bahkan Tuhan berkenan. 哈贝尔的生命不是没有用的，而是很讨主喜悦的。 Tapi hidup Habel sangat singkat. 但是哈贝尔他的生命非常的短暂， Hidup Habel itu terbatas, singkat, fana, tidak kekal. 他的生命很脆弱，非常的短暂，不永恒的。 Jadi ketika pengkhotbah mengatakan segala sesuatu sia-sia, lebih tepat diterjemahkan segala hal di dunia ini itu fana atau singkat. 所以当传道者说虚空的时候，他是表示在这个世界上一切都是短暂的。 Jadi menurut saya pengkhotbah bukan orang yang melihat kehidupan itu dengan negatif. 所以呢，我相信他不是要我们去看我们的生命以负面的角度去看， Tapi dia secara realistis ingin mengajak kita berpikir hidup yang singkat ini bagaimana kita menghidupinya. 但是他很现实的要告诉我们说，在我们这个短暂的生命，我们要如何怎样去过我们的生活。 Karena itu dia menyarankan di bagian penutup, bagian terakhir setelah mengajak kita itu sama-sama berpikir tentang hidup yang singkat ini. 所以在他的结语在那里，他说：“好，让我们要来思考怎么样来度过我们这个短暂的生命。” Dia menyarankan kita itu untuk menikmati hidup yang singkat ini. 他建议我们要享受我们这个短暂的生命。 Dia mengatakan di ayat 9 dan 10, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. 在第9节那边说：“少年人啊，你在幼年时当快乐。” Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turuti keinginan hatimu dan pandangan matamu. 使你的心欢畅，行你心所愿行的，看你眼所爱看的。 Pengkhotbah menyadarkan hidup kita itu singkat, cuman berapa puluh tahun saja, nikmati hidup kita itu. 传道者提醒我们，我们的生命不只是几十年而已，所以你要享受你的生命。 Saudara, bukankah kita itu seringkali di dalam hidup itu lupa menikmati karena sibuk menilai hidup kita? 弟兄姐妹，岂不是我们常常在我们的生命当中，我们忘了去享受我们的生命？ Kita menilai kurang ini, kenapa Tuhan tidak beri ini? Kenapa orang lain lebih baik dari saya? 我们常常会批评我们的生命，为什么别人比我好？为什么我缺乏这个，缺乏那个？会向主埋怨。 Sehingga hidup kita itu cuma penuh dengan komplain sampai kita tuh lupa menikmati yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. 所以因此我们的生命就充满了这个埋怨，使得我们忘记了去享受我们这个生命。 Gereja sudah diberikan nyaman, komplain, dinilai. Kenapa kursinya kayu? 教会已经预备好我们很舒服的椅子，但是我们还会抱怨说这个椅子不好坐，不舒适。 Dibikin di seberang kursinya nyaman, kenapa nyaman sampai ketiduran? 然后在对面就建一个新的堂，椅子很舒服，也是抱怨舒服到想睡着。 Kita sibuk menilai segala sesuatu dalam hidup sampai lupa menikmati yang Tuhan itu berikan. 我们在生命当中不断的会去批评，甚至就忘记了享受上帝赐给我们的生命。 Harusnya kan dinikmati, ada dua pilihan. Yang kerasa kurus seperti saya, pilih seberang karena empuk. 我们应该去享受上帝已经赐给我们的，像我那么瘦小，应该就选择对面的椅子会比较舒服的坐。 Seolah-olah pengkhotbah itu mengingatkan kita nikmati sebebas-bebasnya hidup kita. 好像传道者告诉我们说，你要自由去尽情的享受你的生命。 Tapi pertanyaannya, bolehkah kita tuh menikmati sebebas-bebasnya? Batasannya apa? 但是问题是说，我们能就是很自由、没有限制的去享受我们的生命吗？ Karena itu pengkhotbah melanjutkan, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, semua kebebasan ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. 接下来传道者又告诉我们说，你要知道，为这一切的事，就是你所行的事，上帝必审问你。 Jadi bebas nikmati hidup kita, tapi bertanggung jawab. 所以这里的意思说，虽然你自由享受你的生命，但是你要负责任的。 Dengan kata lain, mau lakukan apapun boleh, tapi apakah kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan?
换句话说，你要行什么都可以，但是你要能在上帝的面前负责任、交账的。 Karena itu Bapak Ibu, siapa bilang orang Kristen itu tidak bebas? Sangat bebas. 所以为什么会有人说基督徒不自由？其实基督徒很自由的。 Tapi bebas bukan berarti tidak ada batasan, tidak ada tanggung jawab. Itu bukan bebas, itu buas. 但是基督徒的自由却不是说没有限制的自由。 Karena itu pengkhotbah itu mengingatkan kita sebebas-bebasnya nikmati selagi bisa. Tapi ingat, ada tanggung jawab di hadapan Tuhan. 所以传道者告诉我们说，趁你还有能力的时候，你要自由的去享受你的生命，但是不是没有这个界限的这个自由。 Saudara-saudara, bagian ini mirip dengan apa yang dituliskan di dalam surat Paulus, yaitu di dalam 1 Korintus. 这个像保罗在哥林多前书那里所写的一段经文。 Paulus mengatakan sebagai orang Kristen semua boleh, segala sesuatu diperbolehkan. 保罗在那里说，我们身为基督徒，凡事都可行。 Jadi dengan kata lain, kita orang Kristen boleh nggak ini, boleh nggak itu, semua boleh, bebas. 所以在那里说，你们基督徒什么都可以做，什么都可以做。他说凡事都可行，是自由的。 Tapi Paulus mengatakan, tetapi bukan semua hal itu berguna. 但是保罗接下来说，但不都有益处的。 Bebas, tapi semua kebebasan yang kita lakukan apakah berguna atau tidak? 所以你很自由去什么都可以行，但是你接下来要问，是不是有益处呢？ Bebas, tapi semua yang kita lakukan membangun atau tidak? 我们凡事都可以行，但是我们所行的是不是造就人呢？ Saudara, pernah ada seorang pemuda itu datang ke saya bawa vodka, bilang, hamba Tuhan berani minum atau enggak? 有一位少年人曾经来到我的面前，拿一瓶酒，就是 vodka， 他问我：“你敢不敢喝？” Saya bilang berani minum, enggak berani bayarnya. 我说我敢喝，但是没办法付钱呢。 Jadi boleh enggak hamba Tuhan minum? Boleh. 神仆人可以喝酒吗？当然可以。 Saya bilang sama dia, semua boleh, kata Paulus. 因为保罗说凡事都可以行。 Tapi yang saya perlu tanya adalah apakah saya minum itu berguna atau tidak? 但是接下来我要问的就是说，我喝了这个酒是不是有益处呢？ Apakah saya minum ini membangun imanmu atau tidak? 当我喝了这一杯酒，是不是造就你的信心呢？ Kalau dengan saya minum, kamu cinta Tuhan, kamu jadi hamba Tuhan, saya minum sekarang juga saya habiskan. 如果我今天喝了这杯酒，会加增你的信心，你成为神仆的话，我现在马上喝完。 Tapi kalau saya minum, kamu tidak cinta Tuhan, buat apa saya minum? 如果我喝了这杯酒，你还是不爱上帝，那我为什么要喝呢？ Jadi boleh minum, tapi berguna atau tidak saya minum. 所以可以喝，但是有没有益处呢？ Karena itu saudara-saudara, kita diingatkan nikmati hidup kita selagi bisa, tapi hati-hati. Tidak semua hal yang kita lakukan itu berguna. 所以传道者在那边提醒我们说，趁你有能力的时候，你要去享受你的生命，凡事都可以行。但是你要记住，是不是都有益处呢？ Ada hal yang tidak membangun dan merusak, jangan lakukan. Lebih baik. 如果有一些事是不造就人的，是会破坏性的，那你就不要做嘛。 Tapi kalau hal itu bisa membangun, semua hal boleh. 如果你所行的能造就人，那么凡事都可行。 Karena itu pengkhotbah itu kaitkan dengan kita tetap punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. 因为传道者就接下来说，我们在上帝的面前要负责任，要交账的。 Dan disitulah kemudian dia mengingatkan bagaimana kita menikmati hidup tidak menilai tapi bertanggung jawab di hadapan Tuhan. 所以在这边传道者提醒我们说，在上帝面前过我们的生活，不要一直在批评。 Dia mengaitkan bahwa ingat hidup kita itu bukan kita sendiri, tapi kita harus mengingat ada Tuhan juga dalam hidup kita. 在我们享受我们的生命的时候，只不要焦点放在我们的身上，我们也要记住，在我们的生命当中有一位我们的主。 Kita dikatakan untuk mengingat Tuhan, yaitu penciptamu pada masa mudamu. 他这里说，你要少年的时候，你要当纪念造你的主。 Dan di situ pengkhotbah memberikan gambaran kondisi hidup manusia di dunia dengan 3 kali dia mengulang kata sebelum. 所以在这里传道者呢，他的提醒我们，他这里所用的有3次，他提到之前。 Memang dalam bahasa Indonesia muncul 4 kali sebelum, tapi dalam bahasa aslinya itu 3 kali sebelum.
在他的原文里可能是印尼文里出现4次之前，但是在他的原文里呢，就是出现3次。Pengkhotbah mengingatkan kita harus cepat-cepat ingat akan pencipta kita, karena hidup itu bukan tentang kita saja, tapi ada kaitan dengan Tuhan. 所以传道者他提醒我们，我们的生命是短暂的，你不要只专注在你自己的身上，你要当纪念造你的主。Dan kita diminta di waktu kita yang singkat ini hidup di dunia, cepat-cepat ingat akan pencipta kita. 他提醒我们，在你这个短暂的生命当中，你要快快的纪念造你的主。 Sebelum yang pertama dia mengaitkan dengan kondisi hidup kita itu menjadi tidak lagi memungkinkan. 在第一个之前呢，他就说到，在你没有这个能力的情况之下。 Karena itu dikatakan sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. 所以在那里说，你衰败的日子尚未来到，就是你所说的我毫无喜乐的那些年日。 Saudara kita yang masih pemuda dan kita yang pernah muda, kita tahu kadang-kadang bertambahnya umur kondisi itu makin berat bagi setiap kita. 我们身为年轻人的，或者曾经年轻过的。 随着我们这个岁数的增长，我们的生活、我们的生命会越来越不容易。 Ada anak pemuda yang mengatakan, kok dia ini habis merit diajak ngumpul susahnya minta ampun. 有些人会这样子说，他结婚之后要约他出来见面都很难。 Jawaban saya ya jangan samain sama kamu yang jomblo seumur hidup. 我当然对他说，你不要以你这个单身的人的生活来比较嘛。 Jomblo cuma bertanggung jawab sama dirinya dan Tuhan. 你单身呢，只对自己跟上帝负责任而已。 Sekarang dia punya kondisi yang tidak lagi memungkinkan. Dia harus bertanggung jawab sama suaminya, suami kepada istrinya, apalagi kalau sudah punya anak. 他现在已经时间上已经不允许他这么做了，他要对他的妻子或者对他的丈夫或者对他的孩子们负责任的。 Karena itu saudara-saudara pengkhotbah mengingatkan sebelum kondisi kita itu makin sulit, cepat-cepat ingat Tuhan. 所以传教者提醒我们说，在你的情况还没困难之前，你要快快的纪念造你的主。 Kalau sudah tanggung jawabnya makin banyak, kondisi makin tidak memungkinkan, sudah tidak sempat ingat Tuhan. 当你的责任越来越多，压力越来越大的时候，你就时间上就不允许你去纪念造你的主了。 Kalau kondisi masih memungkinkan bisa dipakai pelayanan, cepat-cepat pelayanan. 如果你时间上还允许你去侍奉的话，那么你赶快的去侍奉。 Kalau Tuhan bukakan satu kesempatan, masih sempat kita menginjili, cepat-cepat injilin. 如果上帝给你一个机会，是向人去传福音，你快的是向他传福音。 Dan bukankah banyak orang Kristen itu justru punya pendapat itu berbeda, terbalik. 岂不是我们基督徒有时候会有相反的这个观念？ Pelayanan itu nanti, kalau kita sudah kerja, hidupnya sukses, punya waktu nganggur, baru kita pelayanan. 我们常常会这样子认为，侍奉等一下嘛，我现在太忙了，等我以后我赚钱，我生活上平稳之后，有时间我才来侍奉。 Kapan kita itu punya waktu nganggur? 什么时候我们有闲空的时间？ Karena itu selagi masih kondisi memungkinkan, bisa sisihkan waktu, cepat-cepat ingat Tuhan. Cepat-cepat tanya Tuhan mau apa dalam hidup saya. 所以当你的情况还允许你来侍奉的时候，你赶快去问主啊，你要我在哪一方面侍奉你呢？ Dan bukan cuma ketika kondisi kita tidak memungkinkan, pengkhotbah membukakan juga sebelum waktu itu juga jadi tidak memungkinkan lagi. Fisik menjadi tidak memungkinkan lagi. 传教者不只提醒告诉我们说，不只是你的情况允许你之前，他也再次提醒到，当你的这个身体的这个状况允许你之前。 Yaitu digambarkan fisik kita tuh semakin menurun, kita tidak selincah anak muda lagi. 我们越来越老的时候，我们这个身体的状况已经不如年少的时候。 Saudara-saudara, saya memang tidak pernah diakui sudah berumur, meskipun umur saya itu sebenarnya sudah 46, sudah laule. 我虽然已经46岁了，但是人们还不认为我是老的。 Meskipun selalu dianggap masih anak-anak, padahal saya harus sadar, saya itu sudah 46, fisik saya sudah menurun. 大家都认为我还是很年轻，虽然我已经46岁了，我的身体的状况
也是越来越衰退。 Tapi selagi Tuhan mau pakai khotbah, mau 4 kali khotbah. 就是上帝要使用我多次的来传讲他的话。 Meskipun saya sadar fisiknya udah nggak kayak dulu. Minggu khotbah 4 KU, biasanya Senin mati, Selasa baru bangkit dari kubur. 虽然我觉悟到我这个年龄身体的状况越来越不是很好了，那就像在主日崇拜，我还要讲道4堂，然后礼拜一就在那边没有力了，然后礼拜二才复活过来。 Saya mulai bernostalgia, dulu kok kuat, mau 5 kali khotbah, besok langsung khotbah lagi, kok kuat. 我常常会回想我这个少年的时候，一天讲到5次，明天再继续讲，都还有力量。 Karena sekarang fisik saya sudah menurun, saya sudah semakin tua. 因为现在，因为我已经越来越老，身体状况也渐渐衰退了。 Karena itu kalau kita baca di dalam ayat 2 sampai nanti ayat yang ke-5, 所以我们如果从传道书12章第2节读到第5节的话， kita diberikan gambaran secara puitis oleh pengkhotbah, gambaran bahwa setiap fisik kita sudah mulai menurun. 所以在这边传道者他用诗意的那种方式来教导我们，告诉我们。 Misal dikatakan matahari dan terang, bulan dan bintang menjadi gelap, awan datang kembali sesudah hujan, menggambarkan penglihatan kita juga sudah tidak lagi mulai jelas. Saya pun harus pakai kacamata plus. 像在第2节他那里说，不要等到日头光明、月亮星宿变为黑暗以后，银才返回。这个表示说，我们的眼睛因为老了也会看不清楚，就像我一样，必须戴老花的眼镜。 Lalu digambarkan pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar untuk menggambarkan sekarang saya itu pegang sesuatu aja udah gemeter padahal tidak sedang ketakutan. 在第3节那里说，看守房屋的这个发战，一说就是当你年老的时候，你的手抓东西也不稳了，会在那边发抖。 Diberikan gambaran orang-orang kuat membungkuk, badan kita sudah mulai membungkuk, jalan pun mulai pelan. 接下来他说，有力的屈身，一般老年人他一般都会驼背。 Dan digambarkan perempuan-perempuan penggiling itu bekerja, sekarang mulai berhenti karena berkurang jumlahnya. 他又说，推磨的稀少就止息。 Menggambarkan gigi kita itu yang dulu lengkap menggiling makanan dengan sehat, sekarang mulai copot satu-satu, mulai tidak bisa lagi menggiling samcan garing yang begitu enak. 这表示，当我们年老的时候，我们的牙齿也是坏掉了，没有力了，所以当吃东西的时候也是很难去咬。 Dan Bapak Ibu, bukankah ini menyadarkan hari itu akan tiba bagi setiap kita? 岂不是像这样的日子会临到我们每一个人的身上吗？ Karena itu kita diminta jangan terus meratapi nasib, tapi nikmati selagi bisa. 所以传道者告诉我们说，你不要埋怨为你这样的生命而这个哭泣啊，你要享受你的生命。 Jadi meskipun besok harus mati, Selasa lalu bangkit, nikmati selagi dipercaya mau 4 kali khotbah, nikmati, jangan ngomel. 就算明天要非常的疲倦，像要死一样，礼拜二又再来复活，你还是要今天去尽情的享受你4堂或者5堂的这个讲道。 Karena saya yakin ada tiba saatnya saya 1 kali khotbah pun sudah tidak kuat. 因为我很清楚知道，有一天我连1次讲道都不行了。 Karena itu masih dipakai 4 kali, toh besok bisa mati, Selasa bisa bangkit. 所以说，当主还要使用你，今天给你力量讲道4堂，就算明天很疲倦，也就要享受今天。 Jadi masih ada fisik yang memungkinkan cepat-cepat ingat Tuhan, cepat-cepat cari suara Tuhan. 所以，当你的身体的状况还允许你的时候，快快去找上帝，问他要怎么样去侍奉他。 Dan di situ pengkhotbah menutup dengan bagian berikutnya, sebelum waktu menjadi tidak ada lagi. 在那里传道者又告诉我们说，当这个时间不允许之前， Bagian ini menggambarkan sebelum kita semua harus menghadap Tuhan, yaitu mati. 这里是表示说，当我们还没有这个见主之前，就是死亡之前。 Kesempatan percaya Tuhan, melayani Tuhan itu selagi kita hidup.
你要在你有生之年，你要把握机会，相信并且侍奉主。 Kalau tunggu nanti setelah bertemu Tuhan, sudah tidak perlu pelayanan lagi. 如果等到有一天你见主的时候，你不必再侍奉了。 Karena itu pengkhotbah mengingatkan sebelum 3 kondisi ini, cepat-cepat ingat Tuhan. 所以传道者提醒我们，在这个3个情况的之前，你要赶快的纪念造你的主。 Karena itu dia kemudian menutup dengan karena segala sesuatu itu fana. 然后他就在结语在那边说：“虚空的虚空。” Hidup kita itu pendek terbatas. Dan setiap kita itu sebelum mati, apakah kita mau mengingat Tuhan? 我们的生命是短暂的，所以在你有生之年，你当纪念造你的主。 Tapi jangan kemudian menjalani hidup itu dengan ketakutan. Nikmati selagi bisa. 但是你不要以一个惧怕的心去享受过你的生活，你要享受上帝赐给你的生命。 Karena itu kemudian nanti penutup itu pengkhotbah mengingatkan bagaimana kita bisa menikmati sambil mengingat Tuhan. 所以在最后的时候，传道者提醒我们，我们要怎么样一面享受我们的生命，一面纪念造我们的主。 Dia mengatakan bahwa setiap kita diminta untuk takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. 传道者提醒我们，我们要敬畏我们的上帝，要谨守他的诫命。 Jadi kita diminta untuk mengingat Tuhan agar kita bisa terus takut dan memegang perintah Tuhan, suara Tuhan, hukum Tuhan. 传道者告诉我们要纪念造你的主，就是意思要你敬畏主，要你谨守他的诫命。 Dan dia mengingatkan ini tugas setiap kita. Ini adalah hal yang terpenting yang harus kita lakukan dalam hidup. 他提醒我们，这个是在我们生命当中是应当尽的本分，是很重要的。 Dan dia mengingatkan sekali lagi karena setiap kita akan berhadapan dengan Tuhan, mempertanggungjawabkan setiap hidup kita. 他再次的提醒我们，有一天我们会见主，在主的面前来负责任、交账的。 Karena itu saudara-saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan menampilkan satu foto yang sebenarnya saya diinspirasi dari sebuah film yang berjudul Dead Poets Society. 成为这个要结束我的讲道，我还要用一张照片来做一个结尾。 Di dalam foto itu, jangan tanya saya yang mana. 在这张照片里，你不要问我是坐在哪里。 Dulu kita bikin foto ini sengaja bikin suasananya biar kelihatan kayak foto kuno, tapi tanpa terasa foto ini sekarang benar-benar menjadi foto yang bersejarah bagi setiap kita. 当时呢，我们想拍这张照片的时候，好像故意，好像一张比较复古那种味道的那种照片。 但是今天来看这个照片的时候，的确是有过了一段很长的时间。 Saudara, foto ini sudah sekitar kurang lebih 20 tahun yang lalu. 这张照片大概是20多年前拍的。 Sama seperti film Dead Poets Society, dia mengajak mahasiswanya melihat foto kuno. 就像那部电影，就是他邀请学生们去看一些古老的照片。 Lalu dia mengatakan satu hal, lihat wajah mereka, wajah yang penuh semangat, penuh senyum. 他邀请学生们去看那些古老的照片，去看那些人的脸孔，充满精神力量的脸孔。 Wajah yang penuh semangat muda, dulu kita 1 minggu bisa kumpul lebih dari sekali. 充满这个他们是少年时充满精神力量的那种脸孔。 Tapi yang sekarang diajak kumpul sudah sulit karena semua ada yang satu punya anak, yang satu punya anak kembar. 现在已经也比较老了，大家都有这个工作、有家庭、有孩子了，所以要积极的话在一起还是很难抽空。 Tapi saudara, di dalam foto ini ada satu orang yang sudah meninggal. 在这个照片当中，有一位已经过世了。 Kita tidak pernah bisa membayangkan dia masih muda. 我们从来不能想象他还很年轻。 Dia sangat semangat menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. 他非常的这个精神力量，把自己委身于上帝，成为神父。 Tapi tiba-tiba ketika pelayanan berapa lama dia mengatakan pada setiap kami itu dia kena cancer di usia yang muda. 但是在他侍奉几年之后，他告诉我们说，他患上了这个癌症。 Memang dia tidak marah, dia tidak mengeluh, dia tetap menikmati hidupnya yang sisa cuma berapa tahun. 当时他也不埋怨，他还是尽情享受他的生命。 Tapi di foto ini seolah-olah
setiap wajah ini ingin berteriak kepada setiap kita, berbisik pada setiap kita, Carpe diem. 这张照片好比正在向我们这个呼应，叫我们要把握今天。 Nikmati hidup kita selagi bisa. 在你有能力的时候，你要享受你的生命； Ingat Tuhan selagi masih bisa. 在你有能力的时候，要纪念造你的主。 Karena hidup ini singkat, kita tidak tahu sampai berapa lama. 因为我们的生命是短暂的，我们也不知道到什么时候。 Tapi seolah-olah foto ini mengatakan jangan seperti beberapa dari kami yang sekarang sudah beranjak makin tua, makin dewasa. Tapi bahkan beberapa hilang, tidak ke gereja lagi mungkin. 但是这张照片也是告诉我们说，在他们当中，可能现在已经有年纪了，甚至可能有一些也不常常就是离开或者离开的主。 Bahkan ada satu orang di foto ini yang kita lupa namanya siapa, seperti hilang di telan bumi, dicari pun tidak ketemu. 甚至在这个照片里有一个人呢，连名字都我们忘记了，也是这个人也是失踪了，找也找不到。 Padahal setiap kita saat itu sangat semangat, setiap minggu pakai baju putih hitam melayani apapun kita lakukan di gereja. 当时呢，我们这些人在主日的时候都非常有这个精神的来侍奉主。 Karena itu foto ini seolah-olah ingin berbisik, berteriak bagi setiap kita, Carpe diem. 所以这张照片好像正在呼叫我们，你们要把握今天。 Selagi kondisi masih memungkinkan, fisik masih memungkinkan, masih hidup, raih kesempatan itu. 当你的情况还允许你的时候，当你的身体的状况还允许你的时候，当你的时间还允许你的时候，你要把握今天。 Cari Tuhan, takut akan Dia, pegang perintahnya, dan nikmati hidup bersama Dia. 你要寻找这个上帝，你要敬畏他，要谨守他的诫命，要与他同行。 Bapak Ibu, ada satu yang paling bandel, sekarang jadi hamba Tuhan, sekarang berdiri di sini bukan? 在这个当中有一个非常这个顽皮的，现在就站在这边成为圣仆。 Sampai salah satu yang di foto ini mengatakan orang kayak kamu akhirnya jadi hamba Tuhan. 甚至在这个照片的有一位人对我说：“像你这样的人也能成为神仆吗？” Karena saya dulu paling semangat, tapi paling suka ngerjain hamba Tuhan. 因为当时我最充满精神的，但是也是因为喜欢捉弄神仆们。 Karena itu sekarang saya kualat. 所以现在我就是有得到报应了。 Tapi kenapa saya mau lakukan? Karena Carpe diem. 但是为什么我要这样子做呢？因为我要把握今天。 Ada satu yang menyerahkan diri dengan setia tapi sudah dipanggil Tuhan. 有一位已经忠心把自己委身于主，但是已经被主呼召回天家了。 Saya lanjutkan sampai berapa lama saya tidak tahu. 我要继续做，但是也不知道要做多久。 Ada batasnya juga saya melayani di tempat ini bukan? Entah nggak diperpanjang kontrak atau nggak diperpanjang hidup sama Tuhan. 当然，我在侍奉主，在我生命也是有限的。无论是教会要继续跟我签合同，或者上帝要呼召我回天家，都是有这样的界限限制。 Tapi sekali lagi saya hidup, nikmati, lakukan, Carpe diem. 但是趁着我还活的时候，我要享受我的生命，我要把握我的时间。 Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 我们来低头祷告。 Bapa dalam surga, kami ingin sekali lagi merenungkan hidup setiap kami. 主，我们再次要反思，来思想我们的生命。 Hidup yang begitu singkat seperti hembusan angin, nafas. 我们这个生命是如此的短暂，像风吹过一样。 Tapi pengkhotbah mengingatkan hidup yang singkat ini justru harus kami nikmati. 但传道者却提醒我们，在你短暂的生命，你要享受， Karena ini adalah anugerah yang Tuhan itu berikan bagi setiap kami. 因为这是上帝赐给我们每一个人的恩典。 Asalkan kami menikmati dengan bertanggung jawab karena kami akan berhadapan dengan Tuhan. 只要我们享受生命是能负责任在主的面前的话，我们就享受我们的生命。 Karena itu pengkhotbah mengingatkan selagi kami hidup, fisik memungkinkan, kondisi memungkinkan, kami diminta untuk mengingat Tuhan. 所以传道者提醒我们，当这个时间还允许，你的身体状况还允许，情况还允许的时候，你要纪念造你的主。
yaitu kami takut akan Tuhan dan berpegang taat pada perintahnya. 那就是我们要敬畏我们的上帝，要谨守他的诫命。 Karena itu bukakan bagi setiap kami apa yang harus kami lakukan agar bisa hidup bagi Tuhan. 主啊，求你打开我们每一个人的心，好让我们知道我们要怎么样来为主而活。 Dan kami dengan berani ingin meresponi untuk hidup bagi Tuhan selagi kami punya kesempatan. 当我们趁着还有机会的时候，我们要勇敢的为主而活。 Karena carpe diem, selagi kami masih punya waktu, kiranya kami boleh hidup bagi Tuhan. 所以趁我们还有时间、还有机会的时候，我们要把握时间，善用时间为主而活。 Inilah kewajiban bagi setiap kami, hal yang terpenting bagi setiap kami. 这就是我们每个人应当尽的本分，这个是在生命当中最重要的事。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。